Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang telah menjadikan kita daripada dulunya tak ada lalu jadi ada. Dan Dia bagi kepada kita panca indera, nyawa, kesihatan, makanan, tempat tinggal, dan semua yang nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, tujuan Dia dijelaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi kita ni ada kerja, tugas bila kita dicipta oleh Allah. Bukan sekadar hidup, main, makan, tidur, lepas tu pergi jalan-jalan daripada muda sampai tua, kemudian meninggal, kemudian habis macam tu je. Tidak. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka kami akan biarkan mereka macam tu je? Tidak, bukan. Kita dicipta ni ada kerja, tugas kita. Sama ada kita sedar ataupun kita lalai, tetap saja kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah hantar kepada kita Rasul untuk pandu kita dalam menjalani dan menunaikan tanggungjawab mengabdikan diri kepada Allah. Itulah Allah hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap umat ada Nabi dia. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi memahami tujuan kita dihidupkan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lalu kita kena tahu, Allah ni selama kita duk baca ni, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita supaya menyembah Dia sahaja dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Itu syarat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, kita hanya sembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Tetapi kalau seorang tu dia tak kenal apa itu syirik, macam mana dia nak jauhi dia? Dan kalau dia tak tahu perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, macam mana dia nak selamat daripadanya? Kerana itu kita mesti belajar tentang tauhid, dan kita juga mesti belajar tentang syirik yang merupakan lawan kepada tauhid. Tauhid ni maksud dia mengesakan Allah. Maknanya tidak berkongsi atau tidak menjadikan bagi Allah sekutu ataupun rakan syarikat, rakan kongsi. Syirik-syirik ni kan syarikat, rakan kongsi. Jadi apa sahaja yang menjadi milik Allah semata-mata,
jangan dikongsikan kepada selain Allah. Apa dia hak Allah yang menjadi hak mutlak dia semata-mata? 3 perkara. Pertama, hak untuk disembah tadi. Allah ni dia tak suka penyembahan hamba ni pergi kepada selain dia. Dia tak suka dan dia tak redha. Siapa yang menyembah sesuatu selain dari Allah, maka Allah akan binasakan semua amalan dia. Walaupun sebelum itu dia adalah orang yang baik, tapi sekali dia buat syirik dan dia mati dalam kesyirikan, Allah Ta'ala akan hancurkan, binasakan semua amalan dia. Ada satu ayat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ni sangat menarik dan sangat berat berkaitan dengan syirik ni, iaitu jangan disembah sesuatu selain dari Allah. Ayat tu dalam juzuk yang ke-7 surah Al-An'am ayat 88. Sebelumnya ada beberapa ayat bermula dari ayat 83 sampai 88. Ringkasan kepada ayat ni, kalau tuan-tuan ada masa nanti buka Quran, baca ayat ni. Tapi saya sebut sebagai ringkasan dia. Allah Ta'ala cerita kisah nabi-nabi dia. Pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Lut. Allah Ta'ala cerita dalam satu tempat ada 18 orang Nabi yang Allah sebut nama dia. 18 orang Nabi Allah Ta'ala sebut. Sejak daripada وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ayat 83. Inna rabbaka hakimun alim. Surah Al-An'am ayat 83. Kalau ada masa kita baca terus lah. Aku balik ke rumah tak ingat pula nak buka. Nah, muka surat Quran dia 138. Siapa ada dalam telefon dia buka. Takkan tak ada Quran kot dalam telefon kita, WhatsApp saja naik. Buka Quran, buka surat 138. Hak ada telefon lah, hak hafal dah tak apa, dia ingat dah tak apa lah. 83. Tuan-tuan perhati elok ayat-ayat tu. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Allah sebut apa? Ibrahim. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ Inna rabbaka hakimun alim. Sambungan dia, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. 3 dah. Kira sama-sama. Bila saya baca tu tuan-tuan kira je nama. 3 dalam ni. Wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Berapa dah? 10 dah.
Sambungan lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. 14. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Cukup 18 orang nabi disebut dalam satu tempat. Habis itu nak kata apa? Belum sampai lagi hak kita nak sebut ni. Ayat yang ke-87. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim. Dari nenek moyang mereka, dari zuriat keturunan mereka, dari saudara mereka, saudara mara mereka. Allah Ta'ala kata, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih mereka dan kami hidayahkan mereka kepada jalan yang lurus. Siapa mereka ni tuan-tuan? Para nabi. Dahsyat tak? Hebat tak? Hebat tak? Hebat. Nabi, amalan dia memang tahap nabi, tak boleh kata apa. Setelah daripada ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Ni hak ni perhati molek. Allah Ta'ala kata, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Demikianlah hidayah yang Allah bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Yang ni paling kritikal tuan-tuan. Yang ni lah titik fokus yang kita nak sebut. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sekiranya ni dipanggil iftiradhi, benda tak berlaku, tapi sekiranya dia berlaku. Siapa dia ni? Orang yang level nabi-nabi. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maksud apa? Akan binasalah segala apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal baik. Tuan-tuan, hak ni hak kita takut. Syirik ni, orang yang terlibat dengannya, keburukan dia habis binasa semua amalan. Allah Ta'ala yang kata macam tu. Walaupun sebelum tu dia amalan dia bertimbun-timbun, bergunung, walaupun level dia sama dengan Nabi. Tapi kalau sekiranya mereka buat syirik, habis semua amalan binasa. Sebab tu kita kata, no, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Syirik ni kita buat sesuatu, meletakkan rakan kongsi atau seseorang itu menjadikan bagi Allah sekutu. Hak Allah ni ada 3. Nombor pertama, hak untuk disembah. Allah ni hanya dia yang berhak disembah. La ilaha illallah. Sujud kita hanya untuk Allah. Rukuk kita hanya untuk Allah. Sembelihan korban kita hanya untuk Allah. Doa kita hanya untuk Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Kerana Allah ajarkan kepada kita untuk kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sesiapa yang mempersembahkan ibadahnya
kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Bahaya tak? Bahaya. Tiba-tiba dia pergi minta hajat dia dengan sesuatu selain Allah. Minta dengan telaga keramat, minta waktu taik bintang lalu, minta dengan taik bintang, waktu bakar lilin kek birthday, minta hajat tiup ke api. Padahal dulu tu amalan orang Majusi. Orang Majusi ni dia sembah api. Bila dia doa, dia hembuh doa dia dalam api. Orang kita pun ikut juga. Potong kek je lah, jangan duk tiup-tiup lilin. Orang kita malu, orang tua pun tiup-tiup lilin lagi. Nah, pasal apa? Itu bentuk ibadahnya orang-orang kafir. Jangan disyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah yang pertama. Hak Allah yang kedua apa dia? Hak Allah pada kekuasaan alam semesta. Yang memberi, yang menurunkan hujan ni siapa? Allah. Yang memberi rezeki ni siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Memberi manfaat siapa? Allah. Memberi mudarat siapa? Allah. Memberi sakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Semua kekuasaan yang bersifat ketuhanan ni mesti dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata aku sembuh ni sebab doktor tu buat sembuh aku. Tak boleh. Itu kekuasaan milik Allah yang menyembuhkan. Turun hujan ni sebab bintang sekian dan sekian. Tak boleh. Nabi waktu gerhana matahari, orang kata gerhana matahari zaman Nabi sebab anak Nabi mati. Nabi kata tak. Gerhana matahari ni kekuasaan Allah, tak ada kaitan dengan anak Nabi mati. Jadi kalau tiba-tiba orang kata hari ni, oh dia ni buat apa rezeki murah sebab dia horoskop dia. Dia lahir bulan sekian-sekian, orang lahir bulan sekian-sekian, horoskop dia bintang-bintang kan. Murah rezeki. Siapa percaya macam tu, dia telah meletakkan kekuasaan yang menjadi milik mutlak Allah kepada bintang-bintang. Sebab tu kita lawan. Sebab kita takut benda tu. Orang mempercayai ada kuasa yang memberikan sesuatu manfaat dan mudarat kepada kita selain Allah, maka dia telah meletakkan hak mutlak Allah kepada selain Allah. Kadang-kadang orang percaya Allah ni mesti orang percaya balik horoskop. Kalau gini akhlak dia baik, lahir bulan gini, rezeki dia murah, jodoh dia macam ni, macam ni, macam ni. Ya Allah, tuan-tuan, jangan main-main benda macam ni. Hak ni hak Allah ni, jangan dikongsikan dengan sesuatu selain dia. Jangan pula kita kata, oh ni kekuasaan ni sebab orang ni ada magic, sebab tu dia berlaku ni. Orang ni ada wali-wali yang menjaga keselamatan kita ni, sebab itulah dunia kita ni selamat. Selama ada wali jaga, selamat. Tak boleh tuan-tuan. Yang jaga kita ni Allah. Pasal apa? Sebab siapa yang meletakkan kekuasaan langit dan bumi kepada selain Allah, dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Kerana yang berkuasa mutlak, Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha tinggi Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan langit dan bumi, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ini kekuasaan ni tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala kata apa tu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, Allah Malikal Mulk, dialah raja yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya, kamu nak bagi kuasa pada kamu kehendaki, Allah yang bagi. Allah nak cabut daripada yang dia kehendaki, Allah boleh cabut. Allah nak muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah boleh muliakan. Allah nak hinakan siapa yang dia nak hinakan, Allah boleh buat. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini akidah keimanan. Jangan pula anak kita lah ni duk tengok cerita magic macam-macam. Mari apa tu, Merry Christmas, dia duk mikir malam ni ada Santa Claus mari duk bagi hadiah. Duk fikir lagu tu. Tak boleh. Bahaya. Jadi kita ajarkan bahawa yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nombor 3, hak Allah ni pada kesempurnaan nama dan sifat-sifat dia. Allah Ta'ala kata laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah ni tidak ada sesuatu pun yang sebanding, setara, seperti dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lalu sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha mendengar, yang maha melihat, semua itu hanya pada Allah. Jangan pula kita kata orang mati pun boleh dengar apa yang kita sebut. Tak boleh. Wali-wali ni boleh dengar, kita duduk mana pun kita ucap dia dengar wali. Tak boleh. Sifat mendengar yang macam tu hanya milik Allah. Tidak boleh dikongsikan atau diletakkan pada mana-mana makhluk. Kerana Allah Ta'ala kata laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah ni bab sifat dan nama dia tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Qul huwallahu ahad. Allah tu tunggal, satu. Allahus samad, dialah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu agungnya Allah. Nak jumpa, nak tengok dunia ni tak boleh lagi. Kita hanya boleh mensucikan Allah dari segala yang syirik tadi. Tapi bila waktu seorang hamba akan bertemu dengan Allah Tuhan yang dia sembah ni, satu je keadaan dia boleh tengok. Bila orang beriman kepada Allah, mati masuk syurga. Dalam syurga baru boleh memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ni bukan tempat dia. Sebab dalam dunia ni ada orang jahat, ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang zalim. Mereka ni tidak berhak untuk mendapat kenikmatan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tak boleh nak kata sebelum kita memandang kepada Allah, maka kita kata Allah ni kalau syurga pun Nabi kata, Allah kata ke dalam hadis kursi, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Syurga ni benda yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati. Tu baru syurga, tuan-tuan. Pemilik syurga macam mana? Lagi mulia dan lagi tinggi, maha suci Allah daripada diserupakan dengan mana-mana makhluk. Cuma kita beriman kepada Allah, apa yang Allah bagi tahu tentang sifatnya dalam Quran dan Nabi bagi tahu sifat Allah dalam hadis, kita beriman. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang namanya dalam Quran, apa yang Nabi SAW bagi tahu tentang nama Allah dalam hadis, kita beriman.
Pasal apa? Itu hak Allah. Kita tak ada kuasa nak menafikan. Jadi kembali kepada poin kita yang kita baca dalam buku kita selama ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pentingnya kita ni menjaga tauhid kita dan membersihkan dia daripada kesyirikan. Tauhid ni tuan-tuan dia satu kan? Tauhid asal dia satu. Satu ni ada dua persepsi yang kita boleh tengok, dua perspektif. Macam mana nak menjadikan sesuatu tu satu? Pertama, kita ambil benda banyak, cantumkan jadi satu. Macam lidi, kita ambil rantai-rantai kecil, kita ikat jadi satu berkas. Satu juga, satu berkas. Yang ni biasanya orang-orang selain daripada Islam. Dia mengaku Tuhan tu satu, tapi Tuhan tu hak jaga ni lain, hak jaga ni lain, Tuhan ni lain, Tuhan macam-macam. Kristianisasi dia kata Tuhan ni tiga satu, satu tiga. Tiga dikumpulkan jadi satu, akhirnya Tuhan ni satu, tapi sebenarnya tiga. Macam mana? Misteri dia kata. Satu lagi perspektif mensatukan ni ialah benda yang banyak kita buang, tinggal satu. Yang inilah konsep tauhid dalam Islam. La ilaha illallah. Makna bila kita kata Allah tu Tuhan yang Maha Esa, kena buang selain Allah. Berhala tolak tepi, patung tolak tepi, pokok keramat tolak tepi, kubur keramat tolak tepi, bulan, bintang, langit, matahari, apa saja yang disembah selain dari Allah tolak tepi. Yang tinggal hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Kepadanya lah kita beriman, kepadanya lah kita berdoa, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sebut konsep macam tu tangan tu bukan nak sebut Allah tu gitu dah, tapi nak sebutnya konsep tinggal satu saja yang bersifat benar, Tuhan yang benar, hak lain Tuhan-Tuhan palsu. Jadi hak palsu ni kena buang, tinggal Allah semata-mata. Yang itulah dipanggil tauhid. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dalam berbicara tentang tauhid ni, topik yang kita baca selama ni, buku kita ni, ialah sifat para ulama atau ilmuwan terhadap tauhid. Ada orang dia dalam bab tauhid ni tak sama. Kita kata ustaz ni asyik-asyik cerita bab tauhid, asyik-asyik bab syirik. Ada seorang tak payahlah, kita buat apa saja, tak ada masalah begini-begini. Ada orang anti pula, Allah sikit-sikit tauhid, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Dia tak suka kita bincang bab syirik. Ada begitu. So, keluar bahasa Inggeris pula, pula dah. Nah, jadi dalam penulis kita ni Syekh Jamil Muhammad Zainu ni, dia telah menulis membahagikan kategori ulama ataupun ustaz-ustaz bahasa kita tentang macam mana reaksi mereka, kepentingan mereka, kesungguhan mereka dalam mendakwahi orang kepada tauhid. Maka dia kata tingkatan paling utama ialah mereka ini memahami tauhid, memahami erti pentingnya tauhid, mereka faham tentang syirik dan mereka menasihati orang supaya tidak menjerumuskan diri dalam kesyirikan. Inilah orang yang menyambung dakwah Nabi sebenar-benar, kerana inti kepada dakwah Nabi ni adalah tauhid. Dakwah Nabi ni, Nabi mari supaya kita sembah Allah. Berhala-berhala semua tinggal Allah saja yang disembah. Nabi Ibrahim pun macam tu juga. Hancurkan semua patung-patung, tinggal besar saja.
Tinggal besar tu pun dia bagi tahu kepada kaum dia. Mu tanya ni, orang kaum kata macam mana aku nak tanya, dia tak boleh jawab. Lalu Nabi Ibrahim batalkan pula kekuasaan patung yang besar, maka hanya patutnya kamu semua hanyalah Allah. Jadi inti kepada dakwah Nabi ini adalah tauhid. Ini tingkatan yang pertama. Okey. Para ulama tersebut menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada manusia menggunakan hujjah dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini kategori pertama. Dia datang bawa Quran, Quran kata macam ni, tak boleh syirik. Quran kata kamu jaga tauhid. Ni ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan, jauhi perkara syirik. Ini inti kepada Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bawa pula hadis-hadis Nabi. Nabi kata dosa yang paling besar ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedang yang buat kamu hanyalah Allah. Dia bagi tahu, Nabi kata benda yang paling Nabi takut adalah syirik. Tapi tuan-tuan, penulis ni kata apa? Para ulama yang kerja dia macam ni, tidak jarang, tidak sedikit yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan bohong. Mereka akan diperangi. Orang yang cerita bab tauhid, orang yang cerita bab syirik, kebanyakannya akan diperangi dan dimusuhi seperti mana orang memusuhi dakwah Nabi. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kumpulan yang kedua adalah mereka yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama. Mereka merasa cukup mengajak manusia salat, hukum puasa, hukum zakat, ajar sedekah orang, buat amalan dalam Islam, tapi dia tak bagi penekanan terhadap isu tauhid. Dan dia tak bagi penekanan tentang isu syirik. Kumpulan ni dia anggap asal kita semayang okey. Walaupun kadang-kadang dalam keadaan mereka semayang masih terlibat dengan amalan-amalan khurafat ataupun tangkal serta azimat. Dia semayang, tapi kalau bak bomo dia pergi minat. Dia semayang, kalau bak tahyul ni dia percaya. Maka kumpulan yang kedua ni, mereka memandang Islam hanya pada amalan. Buat baik, jaga hubungan dengan jiran, buat gini, sedekah begini. Tapi dia tidak melihat amalan hati yang bersifat tauhid itu dan perosak kepada tauhid iaitu syirik, dia tidak bagi penekanan. Okey, mereka tidak berusaha untuk menyelamatkan orang dari kesyirikan, tapi mereka adalah orang yang rajin mengajak manusia kepada amalan-amalan baik. Ini kategori yang kedua. Maka seandainya mereka melihat kepada dakwah Rasul, nescaya mereka akan sedar bahawa keutamaan dalam dakwah ini berada pada tauhid. Sebagai contoh tuan-tuan, waktu saya belajar dulu, guru kami dalam kelas lah, Syekh dalam kelas, dia tanya kita, andai ada dua orang,
seorang ni Islam dah, cuma dia bukan orang baik. Dia semayang lah 5 waktu, tapi dalam bab akhlak dia bermasalah di bab akhlak. Seorang lagi, orang ni baik tapi dia bukan Islam. Di mana dia bukan Islam? Kalau dilihat dari sudut keutamaan antara dua orang ni, mana yang kita patut dakwah dia dulu? Maka Syekh kata, dakwah orang bukan Islam dulu. Kenapa? Kerana orang yang Islam ni, walaupun dia ada bermasalah di sudut akhlak dia, sekurang-kurangnya dia masih memiliki tiket untuk ke syurga. Walaupun dia dihukum dalam neraka, satu hari nanti setelah Allah memberikan syafaat, semua orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada iman akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Adapun orang yang baik tadi, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka alangkah kasihannya dia dan alangkah ruginya dia, kerana walaupun dia akhlaknya baik, tapi dia tidak memiliki sekelumit tauhid. Faham tak tuan-tuan? Di sinilah yang membezakan antara manhaj dakwah gaya Nabi atau manhaj dakwah gaya individu-individu yang lain. Kita keutamaan kita semayang dah, bagus dah, tapi kena jaga bab tauhid ni. Jangan rosak. Sebab hadis ayat Quran yang saya baca tadi, kalau Nabi sekalipun, level Nabi, kalau tapi Nabi tak berlaku lah lagu tu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang buat amalan syirik ni, Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga. Diharamkan dia masuk syurga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wal'iyadzu billah. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, mereka yang tidak mengajak orang pun kepada dakwah tauhid, tak ajak orang masuk Islam pun. Dia yang penting kita ni harmoni, dia kata. Harmoni. Orang tu biarlah dia agama dia, kita agama kita. Kita jangan, sebagaimana kita tak suka orang kafir ajak anak kita masuk kafir, maka kita juga kena hormat. Dia tak suka, kita ajak anak dia masuk Islam. Ada orang mikir gitu tuan-tuan. Ni zaman ni tempat kita ni ada orang dia kata jangan ajak orang masuk Islam. Itu mengganggu keharmonian kita. Biarkan orang dengan agama dia masing-masing. Orang ni dia jaga harmoni dunia, tapi dia tak jaga harmoni akhirat. Kalau dia betul-betul sayang kepada kawan dia ni, perkara pertama yang dia buat ialah dia selamatkan kawan dia ni daripada api neraka. Ni kumpulan yang ketiga ni, Allah Subhanahu wa taala kata, menyifatkan mereka ni seperti orang ataupun sebagai orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu Islam agama yang benar, tapi dia tak rasa nak ajak orang kembali kepada kebenaran. Malah mungkin dia kata mana-mana agama pun sama je, asal kita baik je. Yang tu lagi dahsyat. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Surah Al-Baqarah ayat 159. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Dia sembunyi apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa tu? Berupa keterangan yang jelas dan petunjuk. Dia sembunyi, tak bagi tahu pun kat orang. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Allah bagi tahu. Dalam Quran Allah bagi tahu, tapi dia tak nak bagi tahu kat orang. Bagi contoh, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Innad dina indallahil Islam. Allah kata, agama di sisi Allah ni Islam je. Mai kat dia, janganlah kata macam tu. Nanti apa pula perasaan orang kafir dengar. Ada orang bersikap macam tu, tuan-tuan. Memang betul, pengarang kita tulis ni tempat dia di Arab tu. Dia ni asal Syria. Syekh kita ni, Syekh Muhammad Jamil Muhammad Zainu ni asal Syria tempat dia. Tapi hak dia tulis tu kita tengok, rasa-rasa macam tempat kita pun ada juga. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Rupa-rupanya inilah sebab Quran memang dah sebut. InsyaAllah. Allah. Allah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allah.
Muhammadan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebut 3 golongan dalam bab dakwah tauhid. Ada lagi 2 kumpulan. 2 kumpulan hak bawah ni kritikal, bahaya juga. Kumpulan yang keempat, kita sambung sikit 2 ni. Kumpulan keempat ni dia orang Islam. Bukan sekadar dia tak ajak orang masuk Islam, malah dia ajak orang buat amalan-amalan yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Kenapa dia sanggup ajak tu? Sebab pada pandangan dia, mungkin dia nampak benda ni boleh. Sebagai contoh, bila kita kata jangan minta ke kubur, dia kata memang kita tak minta dengan tuan kubur tu, kita minta dengan Allah, cuma kita minta melalui tuan kubur. Ni kumpulan yang keempat ni. Kita tanya, minta dengan, dia kata memang minta dengan Allah, tapi kita minta kepada Allah melalui tuan kubur. Kita tak kata tuan kubur tu dia memberi, dia kita minta dengan Allah. Temu sepasal dia ni orang alim, dia ni wali, dia ni gapo gini, kita minta melalui. Jadi pada pandangan dia benda ni boleh di sisi dia. Lalu dia pun ajak orang, marilah kita minta melalui syekh ni, marilah kita doa melalui wali ni, mari gini ni. Dia ajak orang macam tu. Akhirnya kalau kita fikir balik, apa inti dakwah Nabi tadi? Dakwah Nabi suruh kita minta dengan Allah. Dakwah Nabi supaya Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan permohonanmu. Tapi dia ada syubhat, dia mari, dia panggil doktrinisasi. Dia kata, mu siapa nak doa direct kepada Tuhan? Betul tak? Mu siapa? Mu tak layak minta dengan wali ni, minta dengan ni. Dia hak minta kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan tahu dah asal-asal berlakunya penyembahan berhala tu macam mana? Dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut 5 nama. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uqa wa Nasra. 5. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 nama ni, kata Abdullah ibn Abbas, adalah berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh, yang mana asal usul dia sebenarnya adalah patung orang-orang soleh. Asal usul dia memang mungkin tak nak sembah patung. Asal usul dia orang soleh ni dia dikenang, dibuat patung sebagai kenang-kenangan mereka terhadap orang soleh. Tapi generasi demi generasi, akhirnya orang anggap patung ni keramat, dan patung ni menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Alasan yang sama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Az-Zumar. Tuan-tuan ambil ayat ni, surah Az-Zumar ayat nombor, sekejap bagi nombor ayat. Sekejap, Zumar, okey. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga, muka surat 458. Surah dia nombor 39. Surah nombor 39. Allah Ta'ala kata, ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah Ta'ala kata, dan orang-orang musyrik
yang mengambil sembahan selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong mereka. Mereka berkata, kami tidak menyembah dan memuja patung-patung ni, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mana dia tahu patung tu ni, tapi tuan-tuan jangan ingat dia sebuah batu dah. Sebalik batu tu ada simbol yang mereka anggap keramat. Al-Lata, Al-Uzza. Al-Lata ni orang hok mengadu tepung, buat tepung. Asal-asal nama berhala Lata, Lata wal Uzza tu. Lata tu adalah orang baik hok dia buat uli tepung baru buat roti bagi kepada jemaah-jemaah haji. Bila dia mati, orang buat patung dia, orang kenang dia. Lama-lama orang sembah patung tu. Jadi ini yang Quran sebut. Sebab tu sebahagian ulama dalam bab ni agak tegas. Dalam bab minta kepada kubur, apa semua, minta kepada, percaya kepada wali-wali gaib. Ini semua memesongkan manusia daripada dakwah Nabi yang sebenar, iaitu mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi kumpulan yang keempat ni, bila kita tegur, mereka malah lawan balik. Dia kata benda ni tak syirik, benda ni boleh. Lalu mereka sibuk ajak orang manusia pergi, datanglah kepada kubur, datanglah kepada ni, datang kepada wali ni, datang kepada. Akhirnya di mana manusia dalam berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Lalu kita duk sibuk ajak orang kepada tu, kepada ni, mana orang yang tinggal untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kumpulan yang kelima, yang terakhir, ialah mereka yang mana menjadikan orang-orang alim, orang-orang soleh sebagai sekutu-sekutu bagi Tuhan. Sampai seolah-olah mereka puja orang ni. Datangnya kebaikan pada dia sebab guru dia, sebab syekh dia. Ada sampai dia percaya malaikat maut tak boleh ambil nyawa pengikut ni melainkan dengan izin tok guru ni. Ada sampai ke tahap tu, tuan-tuan. Dia percaya apa saja manfaat mari sebab tok guru dia, sebab syekh dia, sebab macam ni, sebab macam tu. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang sangat bahaya terhadap akidah. Sebab itu kembali kepada kesimpulan kita bahawa Islam ni Nabi bawa untuk mengajak kita meninggalkan sembahan, ketundukan, pengabdian kepada selain Allah. Buang semua tu, kita hanya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Minta kepada Dia, sembah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada bagiku ya Allah Tuhan untuk kami meminta melainkan hanya kepadamu. Walaupun kita lemah, walaupun kita dhaif, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghalang kita untuk berdoa kepada Dia. Hari ni orang tu masuk Islam, hari ni terus dia boleh minta dengan Allah. Tidak ada yang menghalang seorang hamba dari berdoa kepada Tuhannya. Lalu kerja kita kempen orang, mari kita ajak berdoalah kepada Allah, sujudlah hanya kepada Allah, menyembelihlah korban hanya kepada Allah. Jangan kita minta kepada selain Allah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita tinggalkan semua kesyirikan, yang tinggal hanya Allah yang Maha Esa, tempat kita mengadu dan berharap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita memahami maksud tauhid itu, muslimin dan muslimat, dan kita elakkan diri kita dari terjerumus ke dalam lembah kesyirikan atau jurang kesyirikan. Wallahu taala alam. Kita berhenti situ, kita akan sambung selepas daripada ni bab lagi, iaitulah satu bab berkaitan dengan peperangan antara tauhid dengan syirik. Dua ni senantiasa bertembung. Hak ni pun ada pendakwah dia, hak ni pun ada juga yang mengajak kepadanya, dan senantiasa
bertembung tak boleh nak elak, kita saja kena bijak dan kita minta taufik dari Allah untuk Allah tempatkan kita bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi detail kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.